Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Zanisa serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, saya Muhammad Zaid Rashdan bin Muhammad Rashid, pemegang kad matrik A175418 akan membentangkan mengenai latihan ilmiah yang telah saya jalankan. Tajuk kajian yang telah saya pilih ialah kesan pelaksanaan tempoh-tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP terhadap peranan sosial institusi kekeluargaan di Tapah Perak. Untuk bahagian pengenalan bagi kajian ini, secara ringkasnya, penularan pandemik COVID-19 sejak bulan Mac tahun 2020 telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam, baik secara fizikal maupun mental seseorang individu itu. Pandemik ini bukan saja menjangkiti orang ramai, malah ia turut menimbulkan ketegangan sosial yang begitu ketara dalam diri seseorang individu itu. Penguatkuasaan tempoh-tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP merupakan suatu norma yang baharu buat semua lapisan masyarakat. Hal ini seiring dengan ketetapan ataupun nasihat yang disarankan oleh pihak-pihak bertanggungjawab seperti KKM maupun MKN dalam membendung penularan wabak di seluruh negara. Sehingga ke hari ini, pelaksanaan tempoh-tempoh PKP tersebut telah menghasilkan dapatan yang pelbagai ataupun mixed review dalam pelbagai aspek kehidupan seharian individu tersebut secara amnya. Untuk bahagian permasalahan kajian pula, setiap individu di muka bumi ini menggalas sesebuah maupun pelbagai peranan sosial yang tersendiri dalam konteks kehidupan seharian mereka. Bilangan penggalasan peranan sosial tersebut adalah berbeza bagi setiap individu, yakni ia bergantung kepada jumlah komitmen ataupun tanggungjawab yang digalas oleh individu tersebut. Hal sedemikian juga turut berlaku dalam sebuah institusi kekeluargaan itu, di mana ia merangkumi pelbagai komponen sosial yang menggalas pelbagai peranan sosial dalam kehidupan seharian institusi tersebut. Faktor penularan pandemik COVID-19 yang masih berlarutan sehingga ke hari ini juga mempengaruhi hasil dapatan bagi kajian yang dijalankan untuk isu sedemikian. Oleh yang demikian, antara permasalahan kajian yang timbul adalah apakah peranan sosial yang dipegang oleh setiap komponen dalam sesebuah institusi kekeluargaan itu? Kedua, apakah itu faktor-faktor pendidikan peranan, yakni role konflik, dan tekanan peranan, iaitu role strain, yang wujud melibatkan isu yang dikaji dalam sesebuah institusi kekeluargaan itu. Dan yang terakhir, sejauh manakah faktor-faktor sedemikian mempengaruhi keberkesanan komponen dalam sesebuah institusi kekeluargaan itu menggalas peranan sosial yang dikhususkan kepada mereka. Antara objektif yang ingin dicapai dalam kajian ini ialah pengkaji dapat menjelaskan fungsi atau peranan sosial yang digalas oleh setiap komposisi dalam sesebuah institusi kekeluargaan menerusi pendekatan sosiologi. Selain itu, pengkaji juga dapat mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya pertindihan peranan dan tekanan peranan dalam sesebuah institusi kekeluargaan itu. Dan yang terakhir, pengkaji juga dapat mengenal pasti sejauh mana pengaruh pertindihan peranan dan pengaruh tekanan peranan dalam memainkan peranan terhadap keberkesanan setiap komponen dalam sesebuah institusi tersebut melaksanakan sesebuah peranan sosial, khususnya semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlangsung. Untuk bahagian definisi konseptual pula, terdapat beberapa konsep atau istilah yang dijadikan fokus utama penyelidik dalam melaksanakan kajian ini. Antara konsep maupun istilah yang difokuskan adalah konsep sosialisasi, istilah keluarga, istilah institusi serta konsep peranan. Kesemua konsep maupun istilah yang telah disebut sebentar tadi telah dirujuk menerusi pendekatan sosiologi. Untuk bahagian metodologi kajian ini, saya telah menggunakan kaedah interpretif di mana penyelidikan yang telah saya jalankan ini adalah berbentuk kualitatif. Saya telah melaksanakan kajian berbentuk tinjauan di mana saya telah pakai pendekatan soal selidik dalam mengumpul data-data penting daripada para responden yang mengambil bahagian dalam kajian ini. Soal selidik sedemikian merangkumi beberapa bahagian soalan yang berkait rapat dengan isu yang sedang dibincangkan dalam kajian ini. Antaranya ialah demografi responden, pengkhususan peranan sosial dan sebagainya. Dari segi pelaksanaan kajian pula, seramai 50 buah keluarga telah dipilih secara rawak untuk mengambil bahagian dalam dalam kajian ini yang terdiri daripada 25 buah keluarga dari kategori B40 serta 25 buah keluarga dari kategori M40. Saya telah menetapkan minimum 30 buah keluarga yang merangkumi kedua-dua kategori tersebut dalam menjayakan kajian ini. Dari segi ketetapan umur,
Walaupun tiada sebarang ketetapan dari segi peringkat umur para responden yang mengambil bahagian dalam kajian ini, namun saya tetap memberi penekanan terhadap aspek sedemikian di mana had umur responden yang paling muda bermula pada peringkat umur remaja, yakni yang berusia 13 tahun, manakala had umur responden yang paling lewat usianya adalah pada umur 65 tahun. Segala bentuk data yang diperoleh dalam kajian ini akan disaring menggunakan aplikasi SPSS dalam menghasilkan hasil dapatan kajian yang holistik secara sifatnya dalam pelbagai sudut. Untuk bahagian sorotan karya, setakat ini tiada sebarang kajian yang khusus telah dijalankan berkenaan isu yang telah dibincangkan ini. Akan tetapi, pengkaji telah mengambil beberapa contoh kajian lepas yang berhubung kait dengan aspek institusi kekeluargaan yang sedikit sebanyak membantu dalam melaksanakan kajian ini. Contoh-contoh kajian lepas tersebut adalah seperti berikut. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya pada hari ini, berikut adalah rujukan-rujukan yang saya telah guna pakai dalam melaksanakan kajian ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.